Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam kelas, tapi bukan kelas BM, tetapi dalam kelas Asas Sains Komputer. Jadi hari ini kita akan tengok topik yang pertama, iaitu topik 1.1, Asas Pemikiran Computational. Baik, bila bercakap berkenaan dengan pemikiran computational, apa itu pemikiran computational? Tahukah kamu apa yang berkaitan dengan pemikiran computational? Baik, sebelum adanya mesin, zaman-zaman dahulu, sebelum adanya mesin, manusia ni terpaksa melakukan tugasan secara manual dan ada sedikit kesusahan. Sebagai contohnya, kalau kita lihat gambar ni, manusia membasuh pakaian secara manual kan, kita basuh guna tangan. Tapi disebabkan berlaku perkembangan teknologi, kaedah ini tidak lagi digunakan. Mungkin adalah yang masih menggunakan, tapi dah lebih kepada penggunaan teknologi, maka terhasilnya mesin basuh. Jadi kita dah teknologi telah menyenangkan kita dalam aktiviti mencuci pakaian. Adanya washing machine kan. So boleh basuh kain tak guna tangan lagi dah. Kita just masukkan dalam mesin. Jadi kenapa boleh terciptanya mesin ni? Sebab wujudnya pemikiran computational. Jadi kita lihat apa itu pemikiran computational. Adakah kita akan belajar berkenaan dengan cara berfikir seperti komputer? Tidak. Bukan. Pemikiran computational bukan nak berfikir secara seperti komputer. Adakah melibatkan pengaturcaraan komputer? Tidak juga. Ataupun pemikiran computational ni dia menyelesaikan masalah secara logik? Ya. Pemikiran computational dia memang menyelesaikan masalah secara logik. Kita lihat apa itu pemikiran computational. Sebenarnya pemikiran computational ni dia menggunakan teknik-teknik dan pendekatan tertentu untuk memahami masalah dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita lihat. Ini adalah maksud bagi pemikiran computational. Ini maksud dia. Satu proses pemikiran bagi tujuan menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Makna kata, pemikiran computational ni adalah satu proses yang mana untuk kita selesaikan masalah manusia berbantukan mesin ataupun kedua-duanya sekali menggunakan asas sains komputer. Sebab itulah boleh daripada dulu kita basuh kain menggunakan tangan, sekarang dah wujud mesin. Sebab apa? Sebab melalui pemikiran computational. Macam mana kita nak selesaikan masalah membasuh kain guna tangan tu tadi, nak meringankan beban manusia membasuh kain secara manual kepada yang lebih senang. Sekarang dah senang lah. Tak payah lagi cuci baju guna tangan kan. Just masuk dalam mesin basuh. So dia melalui proses pemikiran computational. Sama juga contoh. Game Super Mario ni. Pernah main tak game Super Mario ni? Macam mana kita nak menyelesaikan dia? Sama jugalah bila kita main game, kita ada tujuan kita.
Macam mana apa strategi kita untuk tamatkan setiap level permainan tersebut. Jadi kita kena tahu berapa banyak koin yang perlu kita kumpul, di mana jalan keluar, ada tak jalan pintas, apa kelemahan musuh dan macam mana cara kita nak tewaskan ketua penjahat tu. Jadinya melalui pemikiran komputasional, kita boleh menyelesaikan masalah ni. Baik. Pemikiran komputasional, dia melibatkan proses. Ada 4 proses pemikiran komputasional. Proses yang pertama adalah masalah dipecahkan. Masalah dipecahkan. Proses yang kedua, kenal pasti corak yang sama. Proses yang ketiga, perkara tidak penting ditinggalkan. Proses yang keempat, sediakan satu model penyelesaian masalah. Ada 4 proses pemikiran komputasional. Di mana 4 proses ni kita akan lihat sebentar lagi secara lebih mendalam. Baik. Pemikiran komputasional ni dia ada mengandungi 4 teknik. Macam mana yang tadi cikgu sebut, ada 4 proses pemikiran komputasional. 4 proses tu sebenarnya dipecahkan melalui teknik-teknik pemikiran komputasional. Jadi, ada 4 teknik pemikiran komputasional yang kamu akan belajar. Teknik yang pertama adalah teknik leraian. Teknik leraian, kata kunci dia apa? Senang kita nak ingat, kalau sebut leraian, pecahkan masalah besar kepada masalah kecil. Itu kata kunci dia. Bila sebut teknik leraian, apa dia teknik leraian? Pecahkan masalah besar kepada masalah yang lebih kecil. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah teknik pengecaman corak ataupun pattern recognition. Apa dia pengecaman corak ni? Senang nak ingat, kata kunci dia mencari persamaan. Kita cari persamaan. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih detail. Yang ini kita ambil dulu apa 4 teknik pemikiran komputasional. Teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga adalah teknik peniskalaan. Teknik peniskalaan. Teknik peniskalaan ni adalah fokus pada perkara yang penting. Fokus kepada perkara yang penting. Kata kunci dia. Bila orang sebut, apa tu teknik peniskalaan? Teknik peniskalaan, kita fokus pada perkara yang penting. Teknik yang keempat. Teknik yang keempat adalah teknik pengitlakan. Teknik pengitlakan ni apa dia? Menghasilkan ataupun penghasilan model. So, dalam pemikiran komputasional ada 4 teknik. Apa dia 4 teknik tadi? Leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan pengitlakan. Sekarang kita lihat dengan lebih mendalam. Apa itu teknik leraian? Kita cuba jawab kuis ni. Apakah maksud pemikiran komputasional? Memberi arahan kepada komputer, berfikir seperti komputer, ataupun menggunakan teknik untuk menyelesaikan masalah. Mana satu jawapan dia? Ya, menggunakan teknik untuk menyelesaikan masalah. Soalan yang kedua. Kenapa kita perlu berfikir secara komputasional? Kenapa kita perlu berfikir secara komputasional? Pilihan jawapan dia, untuk membantu kita membangunkan aplikasi ataupun perisian, ataupun untuk membantu menyelesaikan masalah yang rumit, ataupun untuk membantu kita berfikir seperti komputer. Yang mana satu masalah? Yang mana satu jawapan dia? Untuk membantu menyelesaikan masalah yang rumit.
Okey. Kita tengok soalan yang nombor 3. Yang manakah antara berikut bukan contoh berfikir secara komputasional? Membuat perancangan untuk bercuti ke Kedah bersama rakan. Okey, merancang cara untuk menewaskan musuh dalam permainan video. Ataupun membuat keputusan untuk bercuti ke Perlis tanpa perancangan. Yang mana satu bukan berfikir secara komputasional. Dah tentu jawapan dia membuat keputusan untuk bercuti ke Perlis tanpa perancangan. Ni bukan orang berfikir secara komputasional. Okey. Okey, sekarang kita lihat apa itu teknik leraian. Okey, teknik leraian memecahkan masalah yang besar kepada bahagian yang lebih kecil supaya ia senang difahami dan dapat diatasi. Okey, maksudnya masalah yang besar kita pecahkan kepada masalah-masalah yang lebih kecil. Contoh. Alright, contohnya kita ada masalah pembunuhan. Okay, contoh masalah jenayah, masalah besar dia masalah pembunuhan. Jadi nak selesaikan masalah pembunuhan ni sukar. Jadi macam mana kita nak senangkan dia? Kita kena pecahkan masalah ni kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, kita pecahkan. Nak selesaikan kes jenayah yang besar ni, kita pecahkan kepada perkara-perkara yang lebih kecil. Masalah-masalah yang lebih kecil. Sebagai contoh, jenis jenayah. Kita pecahkan. Jenis jenayahnya apa? Tempat kejadiannya apa? Okay? Masa kejadian. Senjata. Saksi. Mangsa. Dan juga bahan bukti. Maksudnya daripada masalah besar tadi, masalah apa? Masalah kes pembunuhan. Nak selesaikan masalah kes pembunuhan, kita perlu pecahkan dia kepada bahagian-bahagian yang kecil. Sebab tu kita pecahkan apa jenis jenayah dia, di mana tempat kejadian, masa kejadian, senjata yang digunakan, kita pecahkan dia. Ini adalah teknik leraian. Ingat kata kuncinya apa? Pecahkan masalah besar kepada bahagian yang lebih kecil ataupun masalah yang lebih kecil supaya senang untuk kita faham dan dapat atasi. Okey? Ni contoh lain. Bagaimana anda menggunakan teknik leraian untuk membangunkan aplikasi ataupun program komputer? Okey, masalah besar kita dekat sini apa? Ni, nak membangunkan program komputer. Ini masalah besar kita. Jadi, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kalau kita tidak menggunakan teknik leraian. Jadi, nak senang ataupun nak memudahkan masalah yang besar ni, kita pecahkan kepada masalah yang lebih kecil. Ataupun, kita pecahkan kepada perkara-perkara yang lebih kecil. Sebagai contoh, kalau untuk situasi ni, masalah nak membangunkan program komputer, mungkin kita boleh pecahkan dari segi apa program ataupun aplikasi yang kita nak bangunkan tu. Program apa yang kita nak bangunkan. Kemudian, mungkin kita boleh pecahkan kepada siapa kita punya pengguna. Okey? Siapakah pengguna sasaran kita? Okay. Kemudian, mungkin kita boleh pecahkan kepada perisian apa yang akan digunakan. Ataupun, sama ada kita nak membangunkan aplikasi yang menggunakan iOS ataupun Android. Platform mana yang kita nak guna pakai? Nak guna Windows ke? Ataupun nak guna Mac? Itu bergantung kepada bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, kata kunci kat sini, teknik leraian adalah teknik di mana kita pecahkan masalah yang besar kepada masalah yang lebih kecil supaya masalah tersebut dapat diatasi ataupun mudah untuk kita selesaikan. Okey, boleh faham? Right.
Baik, sekarang kita lihat kepada teknik yang kedua, iaitu teknik pengecaman corak ataupun pattern recognition. Okey, apa itu teknik pengecaman corak? Okey, teknik pengecaman corak adalah teknik di mana kita mencari persamaan dalam masalah yang telah dileraikan untuk menyelesaikan masalah yang lebih efisien. Okey, kata kunci dia apa? Mencari persamaan dalam masalah yang telah dileraikan. Okey, apabila dia dah melalui proses leraian tadi, teknik leraian, kemudian kita cam corak pula. Apa corak yang sama dalam masalah tersebut? Okey, kita tengok contoh. Okey, contohnya kita ada papan pembunuhan di mana semua mangsa dibunuh. Okey, semua kes ni kes pembunuhan. Semua ni ada 4 orang ni semua dibunuh. Jadinya macam mana kita nak selesaikan kes pembunuhan ni? Cari masalah yang sama. Kita cari perkara yang sama yang mempunyai persamaan dalam penyelesaian ni. Agak-agak apa persamaan kes pembunuhan? So, kenal pastilah. Ini cikgu bagi contoh, mungkin yang sama dari segi fizikal mangsa. Okey, mungkin waktu pembunuhannya sama. Okey, cara pembunuhan yang dilakukan mungkin sama, menggunakan pisau. Contohlah kan. Okey, senjata yang digunakan. Barang yang hilang. Ada tak keempat-empat manusia yang dibunuh ni barangnya dicuri? Kalau sama, so kita tengok pengecaman corak dia. Jenayah yang sama pernah terjadi. Okey. Ini pengecaman corak. Okay, daripada masalah kes pembunuhan tadi, kita dah pecahkan kepada beberapa bahagian yang lebih kecil, iaitu melalui teknik leraian. Kemudian, bila dah melalui teknik leraian, kita kena pergi kepada teknik yang kedua, iaitu teknik pengecaman corak, di mana kita cam, membuat persamaan. Okay, kita cari persamaan bagi masalah yang kita dah leraikan tu. Okey. Alright, ini contoh yang lain. Cikgu bagi dekat sini, apa ni? Bola kan? Permainan bola sepak. Jadi macam mana kita nak mencari persamaan dia? Mungkin kita boleh analisis corak dia dari segi teknik yang digunakan. Okey, kedua-dua pemain pasukan merah dengan pasukan putih ni mungkin taktik yang digunakan, taktik permainan yang digunakan ni sama. Okey, dari segi pergerakan pemain mungkin sama. Okey, cara hantaran bola mungkin sama. Kemudian emosi pemain dan juga corak serangan. Yang ini yang kita akan lihat dalam penyelesaian masalah untuk teknik pengecaman corak. So, kata kunci pengecaman corak, cari persamaan dalam masalah yang telah dileraikan. Okey, tu kata kuncinya. Okey, kita lihat pula teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga adalah teknik peniskalaan. Okey, teknik peniskalaan ataupun abstraction. Okey, apa tu teknik peniskalaan? Teknik peniskalaan adalah merupakan satu proses pengumpulan perkara-perkara yang penting dan pengasingan perkara-perkara yang tidak penting. Okey, proses mengumpul perkara yang penting. Okey, dalam teknik peniskalaan, kita kumpul perkara yang penting saja untuk kita selesaikan masalah tersebut. Yang tak penting, kita buang. Okey, contoh. Okey, contoh tadi kes pembunuhan. Jadi, kes pembunuhan, kita dah pecahkan kepada beberapa masalah melalui teknik leraian. So, daripada masalah yang kita dah pecahkan tu, kita tapis. Kita hanya ambil maklumat yang penting saja untuk kita selesaikan masalah tersebut. Yang tak ada kaitan, kita buang. Sebagai contoh kat sini, tapis maklumat yang penting. Contoh yang kita ambil, mungkin kita ambil dari segi motif pembunuhan, ciri-ciri suspek dan juga
bahan bukti. Mungkin tempat kejadian, lokasi tempat kejadian, masa tempat kejadian tu tak penting. So, kita buang. Okay? Alright, ini contoh yang lain. Ni dalam permainan chess. Apa perkara penting dalam permainan chess? Mungkin kita kata perkara yang penting nak melindungi king. Mestilah, kalau tidak, kalau tak lindungi, cepat matilah kan. Okay, melindungi king. Kemudian, kenal buah catur. Mesti kenal buah catur. Tahu pergerakan setiap buah catur. Dan juga, mesti tahu istilah penting. Okay? Jadi, dalam teknik peniskalaan, kata kuncinya apa? Kita hanya ambil perkara yang penting dan tinggalkan perkara yang tidak penting dalam penyelesaian masalah. Okey. Okey, kita tengok pula teknik yang terakhir iaitu teknik pengitlakan. Okey, teknik pengitlakan ni adalah merupakan teknik yang melibatkan penghasilan model penyelesaian masalah, iaitu kita boleh selesaikan ataupun kita boleh hasilkan model penyelesaian masalah dari segi formula ataupun dalam bentuk formula, teknik, peraturan atau langkah yang sesuai. Okey, jadi kita boleh hasilkan model penyelesaian ni melalui 4 cara. Sama ada nak menggunakan formula, teknik, peraturan ataupun langkah-langkah yang sesuai. Jadi pengitlakan ni kata kuncinya apa? Kata kuncinya penghasilan model penyelesaian. So apa itu teknik pengitlakan? Teknik yang menghasilkan model penyelesaian. Okay, kita lihat. Contoh. Tadi cikgu kata apa? Teknik pengitlakan kita boleh dalam bentuk langkah-langkah. So, sekarang ni contohnya penghasilan air Milo ataupun cara-cara untuk membuat air Milo. Apa langkah-langkah dia? Mula masak air, masukkan Milo, tuang air panas, masukkan susu, kacau tamat. Ni langkah-langkah dia. Lepas tu kita transform kepada bentuk carta alih. Okay, kita transform kepada bentuk carta alih. Jadinya, carta alih ni adalah merupakan model penyelesaian. Yang ini yang kita panggil teknik pengitlakan. Okey? Jadi kita dah cover berkenaan dengan 4 teknik. Teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan akhir sekali teknik pengitlakan.